السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر ولتمم بالخير. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung surah As-Sajdah. Dan malam ini pada ayat yang ke-14 insya-Allah. Belum pada itu kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا
falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Baik. Belum daripada ni kita bicara ayat yang ke-13. Hari ini masuk ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan terang-terang, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Maka rasalah, fazuqu bima nasitum, maka rasalah azab siksa yang kamu melupai. Ya ini gapo manusia lupa ni. Baik. Ni menunjukkan bahawa permintaan sebelum ni daripada manusia supaya balik semula ke dunia tidak diterima oleh Allah. Farji'na na'man salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Ayat belum pada ni Allah Ta'ala beri keputusan bahawa akhirat bukan tempat mitok. Akhirat adalah tempat untuk menanggung keputusan. Tempat mitok ni itu dunia. Dunia ni tempat kita mitok. Akhirat kita tak mitok dah. Sebab akhirat ni ada tempat untuk seseorang itu menanggung keputusan daripada apa yang dia buat di atas muka dunia. Maka ini nak tunjuk bahawa permintaan dia untuk balik semula ke dunia tu Tuhan tak terima. Nak kata bila sudah masuk neraka, kena siksa dan neraka, ada yang diselamatkan semula oleh Allah Ta'ala dengan sebab akidah dia ada. Tapi kalau tak ada akidah, syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia kekal neraka sampai bila-bila. Maka Tuhan kata hari ni siksa lah. Fazuqu bima nasitum, apa yang kamu lupai. Gapo manusia lupa ni? Lupa di sini adalah tak ambil cakna berkenaan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo arahan Allah? Arahan Allah iaitu suruh kita jadi hamba dia. Dia tidak mensyirikkan dia. Dan apabila kita jadi hamba dia tu ada peraturan yang kena buat dan ada benda yang perlu kita laksanakan sebagai hamba dia. Maka dia tak buat. Bila tak buat ni, lupa di sini bukan makna lupa supaya kita lupa sekarang tu tak dosa kalau kita lupa. Ghalib doa tak ingat sembahyang. Tapi kena istighfar banyaklah. Ghalib gapo tak tahulah. Dia lupa sungguh. Pok kita ni kalau ibadah lupa, kalau pitih tak lupa. Pitih dia ingat situ. Nah, sipai 45 hari, 45 tahun baru ingat lagi moga pitih. Tapi kalau buat ibadah ni jadi lupa. Lupa-lupa ni mari pada syaitan. Fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih. Allah Taala sebut dalam surah Yusuf. Lupa ni mari pada syaitan. Jadi kita kena minta doa dengan Allah Taala supaya kena jauh daripada sifat lupa. Kena jauh daripada sifat lupa. Baik. Lupa di sini bukan lupa supaya kita tak ingat tu. Dah. Orang panggil buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Tahu kata kena buat arahan Allah, kena tunai tanggungjawab gapo hak Tuhan suruh, tapi dia buat lupa. Maka Allah Taala kata, lupa gapo ni? Liqa'a yaumikum hadha. Lupa pertemuan hari ni. Tengok Tuhan guna cara Tuhan kecil. Lupa berkenaan dengan akhirat. Yaumikum hadha, liqa'a yaumikum hadha. Lupa untuk bahawa akhirat mu kena jumpa dengan aku. Mu buat lupa manusia bahawa akhirat ni mu kena balik jumpa dengan aku. Liqa' makna pertemuan. Yaumikum hadha, hari ni. Allah Ta'ala sebut hari ni, tak sebut hari kiamat. Nak suruh berasa bahawa kiamat tu dekat-dekat kita semua.
Supaya Allah Ta'ala sebutlah, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, mu takutlah pada Allah serta mu kena sedia bekal untuk hari esok. Allah Ta'ala nak suruh kita berasa bahawa kita ni kalau kiamat esok lagu mana, sama ada kiamat besar ataupun kiamat hak bahagia diri kita, orang panggil mati. Jadi kalau kita nak tengok ayat ni Allah Ta'ala kata hari mu jumpa dengan aku. Dan memang manusia lupa bahawa dia akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat ke dia tu, Allah Ta'ala boleh buat mati dalam keadaan tiba-tiba, boleh. Mati keadaan tiba-tiba. Duk tengah segar-segar molek, kabar-kabar mati. Tuhan boleh buat ke tak? Boleh. Ramai orang mati, segar molek-molek mati. Kita kata semalam baru duk buang aku, tak ada dah dia tu. Tak ada sakit dia tu. Gapo-gapo pun tak ada sakit dia. Berwarna yang mati. Nak buat mana? Hak tu hak kita takut tu. Takut hari yang kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan kitanya duk tengah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kita takut tu. Allah Rabbi. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni, Nabi kita suruh semua kita berzikir pagi petang tu. Supaya tak sampai lupa. Supaya tidak ada celah untuk syaitan masuk dalam hati kita yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Supaya kisah Nabi Yusuf tu lah, fa ansahu syaitan tu, tubiknya ayat tu kerana Nabi Yusuf ayat kepada kawan ni hak boleh tubik je ni, hak tukar peruh minum raja, dia tak bersalah, dia boleh tubik keluar. Nabi Yusuf pesan ke dia, mu uzkurni inda rabbik, mu sebutlah aku kepada Tuhan kamu. Rabbik di sini bukan makna Tuhan, Tuhanmu, raja maknanya, berkenaan dengan aku. Maknanya aku masuk dalam gua ni bukan kerana aku bersalah, tapi kerana aku tak bersalah. Aku masuk leguk ni kerana nak tutup seseorang daripada tahu cerita hak sebenar. Dan ulama tafsir sebut juga bahawa Nabi Yusuf masuk leguk ni kerana dia salah minta dengan Tuhan. Dia minta duk leguk, kalau dia minta jauh kepada Allah Ta'ala pun boleh juga lah ni. Orang panggil minta dengan Tuhan tu, dalam masa tu dia tak ada arah doa, berasa bahawa duk leguk molek lagi ke dia daripada duk. Manusia ni dia mari perasaan lagu tu. Kadang dia kata, kawan ni berasa mati molek lagi pada hidup. Dia berasa mati molek lagi, mati lagu mana pun tak tahu. Tapi perasaan manusia apabila duduk dalam keadaan gundah gulana, bukan kita sajalah. Maryam pun, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya laitani mittu qabla hadha, moleknya kalau aku mati. Dan manusia tak lupa aku, manusia lupa pada aku, tak ingat aku, ataupun aku ni jadi orang tak sehu. Oh, dia orang sehu, mak bapak dia orang sehu, pak dara dia apa Nabi Zakaria, orang sehu belaka, orang ada nama belaka. Apa-apa dia besar perut dalam keadaan tak ada tok lelaki. Itu orang panggil, kita nak bahas bahawa Allah Ta'ala kata, Nabi Yusuf kata mu royak. Itu fa ansahu syaitan dzikra rabbih. Syaitan pun melupai orang itu daripada ingat untuk royak kepada Tuhan dia. Ini kepada raja. Falabitha fis sijni bid'a sinin, maka dia pun duduklah dalam tempoh yang lama. Nak ayatnya perkataan nasinakum, bahawa kita buat lupa dengan Allah Ta'ala, maka keputusan Allah wazu Allah keputusan Allah Ta'ala liqah yaumikum hadha inna nasinakum. Baik, inna nasinakum, sesungguhnya kami pada hari ini akan melupakan kamu. Baik, Allah Ta'ala sebut lupa, tapi lupa Allah Ta'ala tak serupa kita. Lupa di sini makna kata Allah Ta'ala tak ambil cara kepada rayuan kita, tak ambil endah orang panggil, buat tak cara. Sebagaimana mu juga buat tak cara kat aku,
Aku duk panggil mu mari sejid hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Orang duk bel tengah garik duk main haji lagi. Kau haji kau jahat, kau haji kau jahat, orang kau haji kau hujur. Nak buat mana orang haji Mekah, ya haji dah. Bukan ke sini tu tempat lain bersebut. Nampak kan? Jadi semua tu benda hak boleh melupakan kita daripada Allah Taala. Kerana kita mudah lupa ni lah lawan kepada lupa ni orang ingat. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, udzkurullah, ingat pada Allah, dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Bukan sikit dak, banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dak suruh kita bertasbih bukratan wa asila, pagi petang. Kita tasbih gapo pagi petang? 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Dah, dalam azkar kita tu 100 waktu pagi dan 100 pada waktu petang. Karena tasbih itu boleh mengingatkan kita pada Allah. Baik. Wala yadhkurullaha illa qalila. Siapa dia tu? Tidaklah ingat kepada Allah melainkan sedikit. Orang munafik. Mana kata orang hak kurang zikir, tak payah kena kita kata dia munafik dak, dia kena khabar bahawa dia tu munafik. Orang mukmin Nabi kata tidak terjun lubang 2 kali dalam lubang yang sama. Tak nak tipu kepada musuh. Kita ni 10 kali terjun. Boleh faham kan? Orang hak terjun dalam lubang yang sama, bermakna dia munafik. Sebab orang mukmin tak kena tipu 2 kali. Sekali pada orang mukmin kena tipu. Sebab tu kalau kita setuh sikit, orang Soho kata Yamin nak pergi serai Israel. Hari 2 dia ni Yamin. Yamin hak nak pergi serai Israel tu Yamin Syiah Hausi. Hak mitah lamel ni dia panggil Syiah. Syiah hak mitah Yamin. Bila Syiah nak mitah Yamin, nak sebut sikit, jadi akak kena ingat lah, hak lu benih, hak dekat dengan Israel tak kena lalu kat udara Saudi. Bapa tak pergi pakat dengan lu benih, pakat serai. Lu benih tak serai-serai sampai hari ni, lu benih duk gitu. Hasan Nasrullah Soho janggut panjang tu. Orang Soho kata dia ni, oh panglima sebenar. Panglima berapa menata Syiah? Dia duk main ai saja. Ai, kau sedia kat ai ni pun sama waya kulit. Sama nak katok sanggara api tu, kata tengok ke dak. Waya kulit ni pakai kapok besar sama kata ai menata ni. Ai duk main gitu, katok dak ping tapak sanggara api selo. Klik trio. Syiah sebut tu. Tak dia aku tengok lagi. Ada orang duk ulah lagi. Orang akan kata, oh jahatlah Saudi. Dia pergi tepuh dulu hak apa ni hak yang menghantar untuk hancur Israel. Dia pergi tepuh dulu. Oh Yahudi ni sokong Israel sungguh. Menon sabah lah kata Wahabi pun sokong Israel. Itu imbu ayat tu. Memang Saudi akan hapus dulu hak yang menghantar. Pasal Syiah nak tu, Mekah Madinah tu hak dia nak. Israel tu, hak beribu kilo tu, adik akak tak sah, dia nak hak ni. Kata kalau Saudi bui, bom di atas. Bom jatuh di Madinah, plu tu. Nauzubillah deh. Dia pun kata minta maaf, kita salah target. Syiah kita tahu dah, nipu. Kalau ada Syiah sini tak sedap duduk ni. Mana pun menipu sejak Abdul Sabakallah ni, aku tahu menipu. Sebab tu Abu Ubaidah kata, Abu Ubaidah penjurucakap Hamas, dia kata, kami tak perlu pada senjata dan kami tidak perlu pada tentera. Kami perlu pada makanan dan ubat-ubat serta kain putih untuk kami buku syuhada kami. Itu sahaja. Sebab
kalau kami nak lawan dengan Israel 3 tahun lagi perang pun kami cukup senjata. Nak bukan yo agah dak. Ya ada sungguh. Allah Akbar. Tahulah. Jadi orang Islam ni kena terjun dalam lubang ikut kafir berapa lama dah. Tak tahulah nilai iman dia tu duk man. Sebab dia lupa pada Allah Ta'ala suruh jadi hamba dia, dia jadi pada hamba hawa nafsu. Maka akhirat inna nasinaku. Aku mu akan sebagaimana mu buat lupa pada aku dulu, gitu aku buat gitu. Kepada kamu. Dan ingat kita semua ni, kalau kita lupa pada Allah pun tak berkesan pada Allah, Allah tetap jadi Allah Tuhan kita. Dia tak ada kata naik setangga pakak kau turun. Kalau kita ni pakak lupa ke dia belakang kat dia pun turun pakak jadi Tuhan. Tu kalau manusia. Kalau manusia hak malah kerja kat duk setara tu, hak rajin kerja kat hidup senang sikit. Tu manusia. Allah Ta'ala dak pakak kafir belakang setiap kampung jadi Tuhan situ. Jadi Allah Jalla Jalaluh penuh dengan kuasa situ. Pakak berimeh melakukan setiap kampung. Dia duduk setara tu. Keputusannya wadzuqul adzabal khuld. Adik aku tengok 2 kali tu kecek lagu ni dalam surah. Wadzuqul adzabal khuld. Rasakanlah azab yang kekal. 2 kali tu kecek lagu ni. 2 kali tu suruh rasa azab yang kekal. Maknanya berat sungguh peringatan daripada Allah. Azab tu bersifat dengan kekal. Makna kata waktu hidup kecek ni adalah orang yang masuk neraka kerana syirik pada Allah Ta'ala. Sebab dia kekal dalam neraka selama-lama. Kita jangan duduk sedaklah dengan benda yang dinamakan sebagai syirik ni. Kita kena scan tubuh kita ni, kita tengok tubuh kita ada syirik ataupun tidak. Nak boleh kita tengok tubuh kita ni ada syirik ataupun tidak, tak ada mesin nak boleh tengok. Supaya rumah sakit tu dia tengok penyakit ke apa, tak ada mesin. Mesinnya adalah wahyu Allah Ta'ala. Orang ngaji Quran, ngaji hadis, dia boleh tengok diri dia tu syirik ataupun tidak dengan Allah Ta'ala. Baik. Sebab apa kena kekal ni? Bima kuntum ta'malu. Saya kata dengan sebab apa yang kamu buat. Apa yang kamu buat. Mereka dimasukkan ke dalam neraka tu dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Mana kata Tuhan tak soleh. Nak soleh lagu mana? Nabi aku kirim, Quran aku kirim. Nak Quran, Nabi lagi beri peringatan dalam Quran, Nabi lagi beri peringatan dalam hadis, cukup lengkap supaya manusia ni tak terjun dalam neraka. Tapi munduk pergi cari juga neraka. Rahmatnya Allah Ta'ala ni buat kepada kita, mari boleh puasa, tutup pintu neraka, buka pintu surga. Nak suruh kita ni cari peluang nak pergi ke surga belakang. Tuhan nak apa melaka dosa kita. Lepas Tuhan buat pula dalam sehari kehidupan kita ni ada waktu-waktu yang mana Tuhan nak terima kalau kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tu semua peluang masa ketika mana Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Tapi oleh kerana hiduplah keadaan lupa pada Allah, merasalah rasa ni bukan hak aku saja nak buat aku membahas aku lepas neraka kat aku lepas bahasa nak surga kat aku dak kerana mung sendiri wahai manusia kata Allah. Baik, ayat 15. Ayat nombor 15 sampai 19 ni dia tajuk yang ketiga dalam surah ni. Tajuk yang ketiga. Nak cerita bahawa golongan hak terima Quran mereka sedia untuk terima. Tanda sedianya mereka tunduk sujud. Tanda patuh mereka. Serta mereka beramal dengan apa yang Tuhan suruh dan mereka tidak sombong. Ayat 15 ni dia panggil khabar gembira. Dalam istilah usul tafsir dia panggil tabsyir ukhrawi. Tabsyir ukhrawi maknanya berita gembira nak ayat kita. Selepas daripada berita gembira biasanya Tuhan pun mai royak bahawa berita celaka. Pada berita gembira dia meroyak berita celaka. Celakanya kayak gilah wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar sebagainya. Ni Tuhan nak royak ayat hak kita kata ayat sejadah ni. Hak kita mari ayat ni kita sujud. Gapo dia sebenarnya? Innama yu'min. Hanya son
yu'minu, oh sebenar-benar beriman kepada ayat dan keterangan kami. Baik, iman ni dia menuntut kepada sempurnanya iman. Iman ni kita kata ibarat stoko lah, ibarat dia ni kita nak wis penuh molek, tak si ambil copeh kok ni, copeh ni tak si. An-nazafatu minal iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Min husnil Islam, macam-macam lah ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan sempurnanya iman. Dan kita kena, iman kita ni kena sempurna baru jadi kerja. Dasar laginya beriman dengan sempurna, iaitu iman yang tidak ada syirik kepada Allah Ta'ala. Itu makna kata iman yang sempurna. Maknanya kalau orang itu beriman dalam keadaan dia syirik kepada Allah Ta'ala, maka iman dia tu tak sempurna. Kerana tidak akan bercampur bagai syirik dengan bagai beriman. Tak lagi. Syirik dengan beriman ni dia supaya besi ke apa panggil sini, besi berani tu. Hak melekat tu ni. Besi ni dia kena hak ni utara, hak ni selatan, baru dia melekat. Kalau sama-sama selatan, kita belaga kita dia pergi gitu. Besi berani apa panggil ni. Dia pergi gitu, dia tolak sendiri. Begitulah iman dengan kafir. Iman dengan syirik lagu tu. Kalau ada iman dalam tu, syirik tak mudah nak masuk. Tapi kalau ada syirik, kena buai dulu syirik tu, tahuk dulu, barulah iman tu masuk. Kalau kita duduk mari dengan orang ngajar, mari dengan gapo, tapi kita pakai takar tak lepas tu. Nak suruh gagah pinggir lah macam-macam, nak gagah pinggir, nak nikah ngejing. Tapi gagah. Nak suruh gagah pinggir, nak suruh pinggir tak sakit. Pagu ambil kayu koka kat tepek pinggir, pakai situ cicing, cahaya ke mata cicing. Mata cicing ni jing takut kayu ni. Kayu kemuni tunggal. Jing takut bagi lagu ni. Mentipu belaka bagi lagu tu. Cahaya benda tu apa panggil syirik. Mari dengan orang ngajar pun dia tak masuk. Dia tak masuk. Sebab kita ada kepercayaan. Kalau kita dengar, kita pun bersedia untuk melepaskan barang syirik yang kita ada, iman itu akan masuk. Kalau kita dengar tapi kita tak bersedia untuk lepas, apa tak boleh ya. Kita dengar dah ada ustaz yang serba besar tu kata boleh. Apa tak kata kat orang itu. Nah, ustaz yang serba besar dia kata ada jenis ubat, jenis makan, ada jenis ubat kena tepek tubuh. Kena juga dia. Orang kampung pun, gitu. Kalau kita dengar sekali, kayak obat kayak dia kata ada jenis minyak angin, kau tepek tubuh, ada jenis makan. Obat ni bukan makan saja dah, ada hak kena tak tubuh. Masalahnya, momo mana kata kena letak tubuh tu mujarab, benda tu tak ada. Kalau obat hospital tu ada kajian dia. Momo kata nak beri ubat goni, obat darah tinggi tak serupa. Tak serupa. Ada 4-5 jenis ubat darah tinggi. Kalau hak darah tak apa tinggi, dia beri hak ni. Obat jantung dalam tak serupa. Ada hak tak bawah lidah, ada hak jenis kena telan. Obat kecil manis tak serupa. Obat kecil manis, ada hak besar tu, ada hak halus sikit. Obat nyakit gout tak serupa. Ada gout no, dia panggil. Ada hak fixel dia panggil. Tu nama-nama obat. Tak kata kan? Tak serupa belaka tu. Kita tahan sakit gout, dia ambil obat. Tahan obat berat sekali, lama-lama penuh bawah pinggir. Bila kita pergi rumah sakit, dia pun cek darah kita, dia ambil darah, dia masuk tempat dia kaji tu, kena makan obat ni sebab apa? Asid urik banyak ni ada, goni banyak ni. Obat goni sesuai. Padahal dia mengaji lama mana tak boleh jadi bomo tu. Kita boleh jadi bomo sendiri. Jadi nak mampu kan? Makan ubat 2 hari tu tengok buih mulut-mulut. Kalau ke mana dia? Tu kita kata memang pakar dia. Memang kita panggil ahlul dzikr, fasalu ahlal dzikri. Kita panggil. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Dia yang tahunya. Lalu dia yang layak untuk kata obat tu comel tak comel. Kalau dia kata, kayu kokar ni jadi, kalau kita tok serak jadi. Apa dia? Dia buat kajian dia. Tak apa.
Ni kajian pun tak ada, gapo pun tak ada, berdasar kepada buat jadi. Orang tu buat jadi. Berdasar kepada jadi. Tak ada duk payah kalau nak jadi, butin aku pun jadi. Kalau mu yakin molek, percaya molek, dah kita kan? Allahu akbar. Jadi kena ingat bagi lagu tu, kena buat tu. Kena buat berlaku. Jenis takar, kau jenis pakar perut kau ubat cacing budak-budak kau. Ada jenis cacing gantung tekuk. Allahu akbar. Kalau jenis cacing gantung tekuk ni kan, tak ada laku mana ubat rumah sakit. Apa kata tekuk berlaku, moga mudah. Ambil benih warna putih tu, ambil benih hitam ke apa, kita buat lagu tu, kita pun ambil kunyit sikit, kita bawa lagu tu ni. Baca-baca kata tekuk budak cacing. Kata sini lengan ni, hok pakai benih tu. Ada orang dia buat tu. Benih hok jahit. Tak payah pakai ubat cacing hospital. Pakai benih tu. Apa kita tak royak? Bomo kapung tu, dia mau pergi jumpa bomo besar, pitang naru, dia mau royak ke dia dah. Ada orang nak percaya? Tak ada. Muka bagai tak nampak. Orang ni makan ubat bagai nampak. Bukan kata ubat tu sembuh. Tuhan hak menyembuhkan. Tapi dia tu ahli kepada benda tu. Tok Bomo kata Tok Bomo cacing. Dia main agak-agak dia. Agak-agak. Berasa jadi. Berasa. Allahu Akbar. Hak ni hak ada perang orang kapung ni. Baik. Sebenar-benar beriman. Alladzina idza dzukiru biha patuh royak. Hak betul-betul beriman lah orang yang apabila beri peringatan dengan ayat-ayat kami, iaitu apabila diperingatkan ayat Quran. Baik, zukiru ni maksud mereka diperingatkan. Manusia ni dia perlu doa lalu kepada peringatan. Sebab dia lupa tadi. Nak beringat sama. Kalau budaya mengingati ni tak hidup, masyarakat jadi punah. Sebab Allah Ta'ala istihad dah dalam Quran. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia tu rugi belaka. Tuhan istihad lagu tu. Innal insana lafi khusr. Manusia ni rugi belaka. Rugi belaka hidup dia. Illa alladhina amanu. Kecuali orang beriman ni. Beriman hak lagu mana? Amilus salihat, amal soleh. Orang beriman amal soleh. Amal soleh makna apa? Beriman ngikut sunnah Nabi untuk beramal. Amilus salihat tu mana sunnah Nabi. Moga Nabi hak salihat sebenarnya. Kalau beriman saja tapi tidak ikut hak Nabi, orang tak panggil amilus salihat. Rugi juga. Ada orang beriman, orang beramal soleh tak rugi. Soal lagi, watawasau bil haqqi, hak berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Nak royak benar-benar kena sabar. Hidupnya budaya yang kita sebut, Nabi sebut juga adalah hadis ad-dinun nasihah, agama ni nasihat. Hidup budaya ni masyarakat berjaya. Itu yang kita buat majlis ilmi, buat mengajar tak ada berhenti. Mengajar apa kita. Tengoklah lagi selalu kena sama-sama memperingatkan diri kita. Tu sifat orang mukmin. Orang mukmin ni apabila idza dzukiru biha, apabila diperingat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, mereka tu rebah diri mereka untuk sujud. Baik. Ini adalah salah satu daripada sifat kesan kepada orang beriman. Makna kata mereka terima ayat Allah Ta'ala, kharru ni kalau dari segi bahasanya jatuh siapa bunyi. Ada hak jenis jatuh biasa tak bunyi, tapi jatuh benda tu pang bunyi lagu tu. Itu makna kharru. Ataupun kita boleh kata juga jatuh dengan tiba-tiba. Jatuh dengan tiba-tiba. Baik. Kita nak ayat-ayat ni bahawa orang mukmin ni apabila dengar je perintah Allah, supaya barang jatuh tiba-tiba, tak ada nak sambung. Mana kata bunyi Allahu Akbar, tinggal pergi lalu. Automatik. Sebab suih beriman tu molek. Kalau suih tak apa molek kat bunyi Allahu Akbar, hayya 'alas salah. Oh awal holo ni weh. Tak apa comel suih dia, suih tak apa comel. Allah, la ni lahu awal, Jumaat awal.
Tinggal tok khotik sore baca khutbah lain tak mari. Dua berapa tahu kenapa kita hari Jumaat ni hari esok. Hari lain lahu boleh kata dua kerja. Dok menyaku, dok nebah kau dok berapa kau kerja kita. Hari Jumaat dok gapo tahu kelih dah je, dok ada tangan sore-sore. Dia telefon lagi je, dia tangan lagi je. Tak ada sebab belaka nak jawab depan Tuhan kalau Tuhan tanya, tapat Tuhan mampu kerah lepak kita subuh. Tak ada sebab dah lah. Tuhan kata muat dok gapo dah mai galib dah. Tok khotib ni atas mimbar baru musafah mau dok gapo. Kalau ambo tanya tak boleh jawab dah, lepas tu tanya lagu mana jawab, acu fikir. Acu fikir sekali nak jawab lagu mana. Dia kata, tak ada hari lain seminggu minta sekali Jumaat Asar. Mari awal. Tak boleh mari sejam sebelum, mari setengah jam sebelum ataupun 15 minit sebelum. Duduk sebentar, tunggu tok khotib ni atas mimbar. Ni dia sengeleng muka rumah dia dekat juga. Tok khotib assalamualaikum, dia pun berum tak mutu. Nah. Hak tak comel lagi kat assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk cucu dan hepo. Tok khotib duk ittaqullah apa duduk bawah. Tak apa kalau mari awal bahasa nak jenera, tak apa, tak ada masalah. Asalkan mari awal. Awak gua nak jenera. Waktu saya ambo sorry ya teka kamu ya teka. Dia kata Syekh, dalam Quran ni ayat gapo kalau kita baca tu orang segar dia kata. Kita duk kata ayat kursi dah dia kata. Habis teka tak tubik belaka. Dia kata ayat orang segar innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kata apa? Habis dah khutbah dia. Oh kena ke dia. Ketuk khotik baca khutbah akhir dah. Aku qali hada wa astaghfirullah la innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kita pun bangun cerah. Segah lalu. Besok ayat tu. Lah ayat bui. Orang hak payah tidur kalau khutbah jenera. Jenera. Jenera dia, kita khutbah ni, ambo khutbah ni suara tak ada derah. Dia jenera. Deko kerang. Mu dia tak pakai tukak, awak tukak kotai tukak dah. Hari Jumaat sekali yang minta kita duduk rumah kita pakai macam-macam buhai bahu gapo mari. Sebab apa? Suih email kita tu tak kuat mana. Nah, kalau kereta jenis pakai kalau kereta diesel kak filter diesel dia tu tak bersih. Tak bersih. Kereta kalau seduk kokoh. Kita kalau kereta duk seduk lagu tu kat pandai kita jumpa oming ke siapa minta bersih, minta cuci kan ni. Pandai. Tapi sensor kita ni, filter napih ada pada tubuh kita ni tak geraklah mana. Bunyi hayat ala salah pun duduk gitu. Allah masa hamba demo gitu awas sakit lutut. Kalau bunyi dia oboto tu orang nak bagi pitih, tak apa kan bagi matahari. Ini mau kena pergi awal sikit, nes tengah tunggu dah. Nak bagi pitih pukul 10, nes tengah tunggu dah. Oh. Suihlah tubuh kita dua Dua, imma syakira wa imma kafura. Tu Nak jadi bersyukur ke kita dengan Allah Ta'ala, tapi nak jadi kufur ke dengan nikmat Allah Ta'ala. Dua ni lah. Suih mana hak nyala dulu, wallahu a'lam. Apakah tengok diri masing-masing? Ambo tengok diri ambo, adik akak tengok diri adik akak. Tapi orang ni innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Dengar je ayat Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, kekal dia. Orang panggil ketak-ketak, nak giwak selalu. Sebab apa? Suih dia tu molek. Sujada makna sujud. Sujud ni adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni silah nama ayat sujud ni. Di sini disunnahkan kita sujud dan ayat ni Nabi baca, kata riwayatnya pada pagi Jumaat. Sujud buat apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim, serta bertasbih memuji Tuhan mereka. Baik. Mereka bukan sahaja pergi dengan kosong lagu tu, sujud dengan kosong lagu tu, tak, tapi mereka memuji Allah. Memuji Allah Ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Baik. Sabbahu ni
bertasbih, menyucikan Allah. Apa maksud dia sebenarnya? Allah Ta'ala ni dia suci dah daripada segala-gala. Maksud orang bertasbih iaitu orang yang menyucikan diri dia dan tidak meletakkan sifat yang tidak molek bagi Allah Ta'ala. Itu makna tasbih. Baik. Tasbih ni, kalau kita kelih dalam Quran, Allah Ta'ala kaitkan dengan Nabi Yunus minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Ta'ala kait perkataan tasbih, subhana, tu mari pada perkataan sama tu. Dan subhana ni, orang yang rasa sebut subhanallah ni, orang yang rasa Tuhan ni habis ring. Dia ni sehina-hina hamba bila dia kata subhanallah sekali. Hebat subhanallah ni, bukan main-main. Bukan perkataan hak kita panggil main-main. Orang yang sebut subhanallah, hak faham molek, bila dia bertasbih kepada Allah Ta'ala, memang diri dia tu akan digendahkan, dan Tuhan tu akan dinaikkan sebagai Tuhan. Dalam Quran surah Musabbihat ni, surah bermula dengan ya ada sabbahalillah, yusabbihulillah, ya ada sabbihisma rabbikal a'la. Surah dimula dengan musabbihat. Perkataan tasbih ni biasanya surah tu dia bicara dua kali. Dia bicara infak, dia bicara jihad. Dua kali. Sama ada yusabbihu lillah, suratul Hasy pun ada, sabbaha lillah, suratul Shaf, sabbihisma rabbikal a'la. Dan tasbih ni juga kalau kita kelih, Allah Ta'ala rujuk kepada satu perkara yang kita dapat kebesaran ataupun kemenangan. Contoh dalam surah Iza Ja'a Nasrullah wal Fath, ayat belakang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih memuji Allah apabila Iza Ja'a Nasrullah, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ketemu tengok orang masuk Islam dengan ramai. Bila satu kemenangan, orang mukmin diajar tasbih kepada Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdi, dengan memuji Allah. Subhanallah maknanya. Rabbika wastaghfir, dan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tasbih minta ampun. Benda ni juga sama disebut dalam surah tadi tu. Rayuan doa Nabi Yunus tu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mengaku dia buat zalim, makna dia ampun, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dalam Allah Ta'ala sebut lagi perintah Tuhan supaya bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la, dalam surah Al-A'la. Semua surah ni musabbihat dia panggil ni, dia cerita jihad, dia cerita infak. Baik, jihad dengan infak ini adalah satu penyakit bagi orang munafik. Orang munafik dia tak suka berjihad, dan orang munafik tidak suka infak. Boleh faham ke ni? Makna kata, orang munafik adalah orang yang tidak suka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Habis Nabi tak tinggal suruh baca tasbih tu. Sama ada subhanallah bihamdi ada khalqih wa ridha nafsih, ada makna subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ataupun subhanallah saja, ataupun subhanallah bihamdi. Pagi dengan petang, pagi dengan petang. Kerana apa? Kerana nak selamatkan kita daripada sifat munafik yang tidak berani untuk berjihad dan kedekut apabila untuk berinfak. Penyakit orang munafik. Daripada zaman Nabi sampaikan hari ini. Sebut kata khairat tak sih. Sebut kata jihad nakut. Nakut. Batu hamah tak takut. Mati-mati. Tengok video seorang mak tu bawa gini anak. Ya Allah, terima kasih bak mu tolong perkenal doa aku. Aku dah doa siang malam anak aku syahid. Syahid sungguh ya Allah. Anak ni lah Allah tunggu aku di surga esok. Ha, tu dia. Takut gapo? Yahudi. Nakut pahit mata tu. Nakut Yahudi tak ada lah.
Mati sogagai, puak dia mati sogai. Dia bunuh ramai-ramai, tak kira. Apa? Sebab dia bangsa yang penakut. Dan orang munafik zaman Nabi ni neracun ke Yahudi, bukan racun makan dak, racun hati tu. Racun hati tu. Kena racun puak dia ni, tak berjihad, malah infak. Sebut kata berjihad kat sakit pinggang. Sebut kata nak infak kat nak buat gapo, kita ui kepada Muhammad. Tu perangai orang munafik. Sampakah hari ni pun lagu tu. Kita tidak kata jihad akad senjata, dak. Jihad kita tak sampai situ. Jihad kitanya lawan diri kita sendiri untuk mentaati perintah Allah. Hatu kita lalu ilan. Dan jihad paling besarnya iaitu kita lawan diri kita sendiri. Jihad paling besar syahid fisabilillah lah. Lawan diri kita sendiri pun jihad juga. Hatu pun tak nak buat. Nak beri harta, Allahu Akbar. Tapi kita akan sebut bab beri harta ni. Bab apa manusia tak sebut beri harta? Sebab lepas pada ayat ni dia ada tatajafa junubuhum anil madaji. Baik. Wahum la yastakbirun. Mereka juga tidak bersikap sombong. Orang mukmin tak sombong. Sebab tak layak untuk dia sombong. Moga sombong itu sifat Tuhan. Al-mutakabbir itu sifat Tuhan. Orang kata ustaz kata Tuhan sombong. Dia pun nama dia sendiri. Dia sombong padang dia jadi Tuhan. Manusia tak boleh sombong sebab manusia tak ada gapo pun nak sombong. Nak sombong gapo moga hak Tuhan belaka. Apa ini? Tuhan pada. Tuhan kata aku kaya. Kaya Tuhan siapa tak perlu pada siapa-siapa. Mana ada orang kaya atas muka dunia tak perlu pada siapa-siapa. Belum dia kaya. Dia perlu kok orang. Kalau perlu pada projek, perlu pada orang tu tanda tangan, perlu pada orang tu lulu, perlu pada orang pitih ke dia, modal ke dia. Sebelum jadi kaya, Tuhan tak perlu modal ke? Ada nak sombong dia apa? Tapi orang mukmin sombong itu tidak ada pada jiwa dia. Sebab tu Sayyidina Umar masa jadi khalifah ke, seorang puan bang ketika mana Umar nak hadkan mahar harga mas kahwin ni ke ada 400 dirham je. Seorang wanita bangun baca ayat Quran dan beri isyarat bahawa mahar boleh diberikan dengan harta yang banyak, tidak ada hak untuk menentukan. Kaji tak ada hak nak tentu mahar berapa-berapa. Orang tina tu hak tu berhak nak mahar ke nak murah. Bukan mak ayah dia, orang tina tu. Mak ayah pun tak ada hak nak beri berapa anak dia. Ni beri anak supaya jual lembu. Allah. Bila Umar dengar ayat Quran tu, Umar kata perempuan itu betul, aku salah. Mana kata apa tu? Mana kata tak sombong walaupun dia tu nama Umar bin Khattab. Baik. Sekarang ni kita tengok pula. Dia tidak sombong di sini makna kata tidak sombong dengan perintah Allah. Ayat nombor 16 sampai 20 ni cara Tuhan nak makbul doa kita. Ini penting. Sifat ahli syurga pula hak tadi bila dia dengar ayat Allah, hati dia lekat terus. Supaya mesti berani dengar ping lalu dah. Buat lalu dah. Ni sifat yang kedua. Tatajafa junubuhum. Mereka pisahkan, renggangkan lambung mereka. Tatajafa ni maknanya tidak rehat pada satu tempat. Tak duduk setepak dak. Meninggalkan sesuatu. Makna kata tempat tidur kita tu lah. Tidak kata duduk tidur siang malam dak. Dia tidur sementara aja. Dia rehat sementara aja dan dia pisahkan daripada tempat dia rehat tu. Allahu Akbar. Ayat ni nak ayat beri bahawa isyarat kita panggil keluh kesah seseorang. Keluh kesah ni makna kebimbangan. Sekarang orang tak boleh tidur dengan molek ni, orang hok bimbang. Boleh faham kan? Baik. Contoh. Adik kakak tak boleh tidur. Duk mikir gapo lagu manalah anak kita duk jauh ni. 2-3 hari tak telefon, duk mikir. Jenera tidur ke tak? Tak jenera. Tidur tu dengan sebab letih ya. Letih tidur. Semalam tak tidur dah, hari ni letih. Automatik dia tidur sendiri. Mata ni automatik tidur sendiri. Kalau kita paksa tak tidur juga, gila kita.
Sabit orang makan ubat gila, pi kuda tu ya gila. Nah, dia berasa nak tanya orang, nak berasa nak bunuh orang sebab otak dia penuh, tak cukup rehat. Tak cukup rehat. Kita ada masa tak jenera tidur. Kiri tak kena, kanan tak kena. Tak jenera tidur. Berasa lagu mana tak jenera tidur? Baik. Orang ni tak jenera tidur kerana gapo? Kerana takut pada Allah. Takut pada Allah. Kalau tidur pun kerana dia beri rehat tubuh dia. Dan dia sedar tu, dia bangun lalu. Kerana takut dia pada Allah Ta'ala. Tidak kata dia tidur jenera sedar kat tengok. Awal lagi pun milai subuh. Tu. Hak ni hak kelas rendah ni. Hak kelas tingginya tatajafa junubuhum 'anil madaji, dia pisah tempat tidur dia. Maknanya tempat tidur dia tu tilai, lembek, tebal bersama mana sekalipun, sejuk lagu mana pun dia tetap jadi resah. Kalau kita kira kat tidur dengan lembek tebal. Adik kakak biasa pergi hotel mahal-mahal. Ambo biasa pergi hotel mahal ni saing belanja, tidak piti hamba. Kalau piti hamba mampu hamba tak pergi. 4,500 ya semalam ni. 4,500 ya. Mari Syekh dia kata tidur. Oh, sedap tu bilik luah. Ada pak mandi air panah. Kita duduk tidur sini kan, bucu katil tu gelegok geluk. Bangun tidur kat terjun dia. Rasa nak tidur lah kolej tu ya rasa. Sedapnya tidur. Lembek pula gong tidur Allah. Suka. Pak sedap. Tapi nak oyak bui, orang yang betul-betul menikmati dunia saja, bolehlah awak gitu. Tapi orang yang akhirat tidur mana buat tak sedap. Tak sedap. Kita nak cerita almarhum Tok Guni Aziz, Allah maghfir lahu. Tok Guni Aziz ni pergi Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kan. Orang pergi hotel ke dia, mungkin dia mesyuarat menteri ke apa, jumpa kerja pusat. Tak kan nak pergi hotel, hot tembak teban ni. Menteri dah ni. Tidur. Dia tak tidur atas lembek. Tak tidur atas lembek. Ya apa tidur bawah. Ni apa tu tak tidur? Payah bangun kata. Payah bangun. Kita biarlah aku tidur kali tak bangun pun tak apa. Moga letih doa ni. Niat dah tidur tu kalau subuh lewat tak apa. Tuhan apung kita ni kata. Moga tak sedar subuh. Tidur tu berasa lagu tu dah. Dia tak boleh tidur atas ni. Ya sekat dulu lagi. Kita tanya untuk tak tidur atas. Jangan. Adik kakak baik tidur. Kita tidur tu dia baca Quran. Tidur. Kita pun bangun sedar pukul 3, duk mayat. Kita pun duduk sebentar. Bangun 4:30, duk baca Quran. Kata Datuk dia macam mana tidur? Rupanya tidur setah. Sejam 2 jam ya tidur. Lepas tu nak mikir hal negeri lagi, nak mikir hal rakyat lagi. Kita pun rakyat kata tu kalau nak tidur sihat ni, tidur neje. Dia kata dia ikut ke Mak Saleh. Lepas tu kita malah belakang kata. Ni maruh kita pula. Kita segar. Lepas tu malah belakang dia ikut Mak Saleh. Tubuh kita di paling kurang kat Tuhan wak molek dah tidur sementara-sementara ya. Tak ada gapo, jangan tak tidur langsung. 3 jam 4 jam pun pada dah tidur. Dah sungguh. Kalau kita ikut aturan tidur molek, kita segar. Allah sebab tu Nabi kan, Nabi tidur awal. Sebab tu Nabi kata kalau tidak memberatkan umatku, aku nak suruh mari Isya lewat. Sebab Nabi lepas Isya tidur lalu. Ambo ni lepas Isya tak tidur lagi, muka ceramah ngelah sekali. Ayah nak kukuk tu bawa naik atas petah. Aku tak sedar ceramah lewat-lewat. Masuk surga payah. Nak ayat aku. Tidur lepas Isya tidur Nabi. Lepas tu bangun sepertiga malam. 3 bangun. Jangan dah lalu tidur. Paisa kata pukul 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jangan dah.
Bangun kata pukul 2, bangun Nabi bangun pukul 2, Allahu Akbar semaya semua sekali. Siap. Nak dekat subuh, tidur sebentar masa tu. Sebentar. Bukan tidur atas lembek, tidur situ ya. Tidur awak jenera, muka mata mengatuk nyanda, tidur sandar. Biar mudah sedar. Faham kabeh, bangun-bangun mari masjid. Pagi azkar, baca zikir kan. Nak lahur pula baru tidur. Nak lahur pula baru tidur. Tu kalau syarah bab tidur. Nah, puak kita ni tidur semua. Nak ke weh? Nak ke? Dah. Sebenarnya jadi dua benda. Tak tidur langsung otak jadi jeng. Dan tidur banyak pun tubuh jadi lemah. Sampai orang tua-tua kata awak nak tidur biar tari naik dulu. Dia kena tindih tari, orang tua kata dah ni. Ni tidur sampai kena tindih tari. Malah biar tari naik, baca azkar gapo naik tari pukul 8 tu. Tidur lah. Kalau rasa nak tidur kan. Ada saya ambo sore tu pagi tak boleh buat kerja dengan dia. Tak boleh pagi. Jabat dia buka pukul 12. Puk arak dah. Oh, kalau ada musyawarah pagi-pagi dengan dia kan. Oh, duk gitu mata. Tak apa. Luluh belaka, pagi tu luluh belaka. Maknanya jadi lemah. Lemah. Sebab kita duk berawak kata Palestin, hidup Palestin, takbir. Subuh ni orang. Betul? Dah lawan Israel pun kita lawan Israel. Lawan Israel gap, mulawan setan diri mung tu tak ada dah lawan Israel. Kecek. Nak berasa gua naik. Nak berasa mujur. Kata tak berasa. Lah berasa tu mujum nah. Baik. Tinggal tempat tidur kerana nak ibadah. Tak boleh tidur kerana takut. Kerana takut. Tu jenis orang mukmin. Walaupun dia mampu untuk tidur. Kalau kita nak kait dengan ayat sebelum ni. Baik. Ayat sebelum ni kalau kita tengok ahli neraka berharap supaya dia dibangun ke semula untuk beramal dengan amal ni lah. Amal ibadah ni. Tapi Allah Ta'ala tak beri peluang. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, learning ni, apa kita nak lepas peluang? Peluang ada, lalu kita hidup lagi ni. Belum pada ni Tuhan cerita lagu mana seseorang tu dia tidak diberi peluang apabila dia berdoa di negeri akhirat. Learning ni adalah peluang untuk kita berdoa dan Tuhan ajar cara lagu mana. Di antaranya bangun tengah malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita nak tunjuk sikit pada adik kakak ayat tu lagu mana. Baik. Ada pendapat juga kata maksud ayat ni kalau kita tengok Anas, Ikrimah, Muhammad Ibn Munkadir, Ibn Hajar Qatadah dia kata jadi maksud ialah menunggu solat di antara dua solat itu isyak dengan maghrib. Itu pendapat dia yang pertama. Yang keduanya diriwayat oleh Anas juga tunggu kedatangan waktu semaya Isya. Ini sanad dalam hadis sanad yang baik. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah semaya malam dan juga semaya subuh berjemaah. Orang tu pisah ke tempat daripada tempat tidur dia kerana untuk semaya tengah malam dan semaya subuh berjemaah. Hak ni hak pada rajih sekali. Baik. Bangun buat apa? Bangun tengok bola. Pisah juga tempat tidur tapi go duduk sebentar. Gagal. Dia ingat kau malaikat tak dengar dia tu. Malaikat pun duduk kelik. Allah malaikat kata menantai ni makan banyak. Minum air habis kopi. Bangun tengok bola. Nak main 2 rakaat tak boleh. Maya 2 rakaat dulu. Kalau nak tengok bola tengok bak ceroh. Maya Allahu Akbar usolli sunnata tengok bola. Niat dia, maya sunat tengok bola. Ada juga. Oh, bilik orang sungguh. Dah. Ni bangun tengok tu gosok-gosok gigi gap. Sebab apa kita boleh bangun tengok bola dan ada orang tu koci je nak bangun? Apa? Kalau kita tanya hamba tak marah tengok bola ni. Hamba tak marah. Tapi nak tanya orang pergi ke bola ni lah. Kakak pergi ke bola nak tanya jawab sendiri dengan hati. Orang sanggup koci je
Dan ada orang tu sanggup ajak sehari mari buat, kita buat macam ni sampai pukul 2 apa bola macam ni. Tak tidur. Kalau tidur rugi terlepas. Sebab suih dia tak comel tu, suih dia. Tak ada orang kata kita jaga kali malam ni apa mai bangun tahajud buat kita. Tak ada. Jarang orang nak ajak sehari mari sejik kita mari tahajud. Tapi kalau ajak sehari kedai mana? Bola, ramai. Bukan sikit. Kita boleh nilai diri kita tu lagu mana dengan Allah Ta'ala. Kamu boleh tengok kat situ. Setara mana kita dengan sifat ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam ni termasuk kita ataupun tidak. Kerana ayat hak Quran ni untuk kata ke kita sendiri, bukan untuk kata kat orang. Bukan untuk kata kat orang. Orang nak ambil periksa. Sebab apa dia nak lulus periksa? Sebab nak kerja. Sebab apa? Sebab nak CJ. Sebab apa? Sebab nak CJ banyak, boleh buat kau tu, boleh buat kau ni, macam-macam. Dia sanggup bangun tengah malam untuk study, untuk belajar. Buat apa? Bangun tengah malam ni otak segar. Katanya pakar hak bahagian nasihat orang ni, orang panggil motivasi deh. Dia pun bangun tengah malam. Dia sanggup duduk nulis gapo tengah malam kerana nak periksa esok. Kalau nak kepada kejayaan. Tapi bapa dia tak bangun gerak hati dia untuk bangun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun maya 2 rakaat untuk dia luluh peperiksaan akhirat, untuk dia boleh syurga Allah Taala. Sebab tak ada hak tadi, tak ada hak fikir akhirat tadi. Liqa yaumikum hadha, tak ada. Baik. Bangun yad'una rabbahum. Bangun bukan nak suka tapi menyeru nama Allah Taala. Ni ulama tafsir kata bangun. Kita bangun, apabila kita bangun sepertiga malam tu kita kena berdoa pada Allah Ta'ala dengan menyeru nama Allah. Menyeru nama Allah. Allahumma anta rabbi, Nabi kata. Tuhan mulah Tuhan aku. Mulah Tuhan aku. Kadang-kadang Tuhan kata ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, Rabbus samawati wal ard, Rabb kulli syai'in wa malik. Dan Nabi sebut juga sammaita bihi nafsak. Nabi sebut, aku nak bertawassul ya Allah, tawassulah, aku nak bertawassul dengan nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, ya nama ni mu beri nama kamu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama adalah kitabmu. Au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama tak ada orang tahu, mu yang tahu. Aku suruh belakang nama-nama tu Tuhan. Tolonglah gini. Memang kita kena suruh nama Allah di waktu tengah malam untuk kita berdoa pada Allah. Khaufan, hak seru tu bahagian mulut kita, doa. Hati pula khaufan, kena ada rasa takut. Perasaan waktu tu takut. Takut ke apa? Takut doa tak terima, takut Allah tak terima amal ibadah. Selaginya wa tama'a, serta berharap. Baik, kita pergi takut dulu. Rasa takut ni adalah rasa yang boleh gerakkan diri kita untuk kita beribadah. Gini yang mudah. Kalau orang ibadah atas dasar takut pada Allah Ta'ala, orang tu ibadah dengan istiqamah. Dia tak serupa orang ibadah kerana takut kepada muka lain. Takut bini marah, takut tok tua kata, takut orang kampung pakat duk kata. Mari bapa, takut orang kata. Dia tidak istiqamah. Kerana ilahnya orang kata tu, matinya kawan tu, dia tak mari sedih. Mati tok tua dia kat, bojeng lalu. Apa? Mana mungkin takut ke tok tua. Muka tok tua tu lepas. Tu takut. Yang keduanya wa tama'a. Wa tama'a ni orang panggil berharap. Baik, kalau kita tengok sini. Bukan kata perasaan takut saja yang kena ada, perasaan berharap pun kena ada. Ya begini. Tama'an ni, tomok. Orang kata tomok. Tomok ni kata kita nak berlaku. Tak siwi kok orang. Tomok ni kata tomok benda baik. Hak mana baik tu kita nak berlaku. Tak apa lagu tu. Tapi dua perkara ni kena ada dalam ibadah kita dan kena ada dalam doa kita. Takut, harap. Dia gini adik akak. Perasaan takut dia
akan ada pada tubuh kita apabila kita kena bagi hak kita takut. Boleh faham kan ni? Kita tak kena bagi ni, kita tak takut. Tak takut. Takut mana muka kita kena ada seorang pergi ceramah tu tempat. Ambo tak kena kata dia bergawa polis. Tak kena kata dia bergawa polis. Yang dia duduk dalam taman kawasan kita ceramah tu lah. Oh kita sedak lah weh, kita takir lah weh kerajaan, mau kita lah weh kerajaan mula. Nah, gogang, dia duduk senyap. Lagi dia main minum air dengan ambo. Dia kata, "Ustaz, ambo bergawa polis." Poloh kata. Mujur kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak kata dah, tak ada gapo kita kata, tak ada bukti. Ya, nah, ada bukti, bukan tak ada bukti, bukan kata saya saja nak kata dah, ada bukti. Mau kerajaan awak salah, kita kena tegur, rakyat kena tegur kerajaan. No, yang kita tak takut dia. Bapa kita tak tahu ya siapa? Takut gapo? Kita kena apa kita takut? Orang tak takut Tuhan, orang tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, mana kata ada ilmu. Ada hak kenal dah. Tapi tak takut juga. Orang panggil cari pasar. Itu. Cari pasar, kena dah, tapi tak takut. Moga bagai tak nyata. Tak nyata. Tuhan ni bagai tak nyata. Ada, tapi tak nyata depan mata. Dia hanya takut fikir hak depan mata, hak dia takut. Lucu orang panggil perasaan berimeh dia tu. Kerana orang berimeh ni alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya pada benda gaib. Nah tak nampak, benda hak tak nampak ada. Kita kena percaya benda bagai tu. Malaikat ada. Tuhan ni gaib. Dalam tafsir Hamka dia sebut apabila menghuraikan ayat percaya pada benda gaib ni, dia kata adalah satu ujian kepada kita apabila kita diminta percaya kepada barang yang kita tak nampak. Ujian kepada kita. Baik sikit lagi. Tama'ah. Jadi dua-dua ni kena ada. Takut, berharap. Perasaan takut akan halal kita daripada berharap saja. Dan perasaan berharap akan halal kita daripada takut saja. Maka takut berharap ni kena duduk sekali. Penting benda ni dalam doa kita. Ada takut, ada berharap. Takut dia kena imbang dengan berharap. Kerana kalau perasaan harap saja berharap sama, kita akan serus selesa. Apa? Tuhan apa? Tak apa. Buat dosa tak apa. Esok tak apa pula. Tu orang panggil berharap saja. Tak ada takut. Tapi kalau ada takut, aku minta apa dah ni, walaupun Tuhan pengampun, pas kuat dosa pula, pas nak minta pula tu, takut Tuhan tak terima dah. Hasil tu. Kalau duduk dalam keadaan harap saja, harap kata, tak apa, Tuhan apa dosa. Pas buat pula, tak apa, Tuhan apa dosa. Tu orang panggil orang duduk dalam keadaan berharap saja. Tak boleh. Dia kena berharap sekali dengan takut. Baik. Orang duduk dalam keadaan takut pula, takut saja, berharap tak ada. Takut saja, dia akan putus asa. Kita akan putus asa. Kita rasa dosa kita tu takut Tuhan tak ampun. Kita buat dosa banyak takut tak masuk surga. Dia takut kat tu. Orang hak takut situ tu, takut Tuhan tak ampun kalau semaya ni, takut gini, goni. Hidup dalam keadaan takut ni, orang panggil resah, gelisah. Lalu kalau kecapur dua perasaan ni, takut dengan berharap duduk sekali, dia boleh imbang perasaan kita. Tengok Quran dia guna bahasa terpaksa, pai duk mai royak nak tak dalam manusia ni reti muka dia Tuhan je buat kita. Itu yang supaya Quran tu. Dia buat kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan dia tahu benda hak bisiklah hati. Mana kata perasaan kita ni dia tahu. Lagu mana? Bila manusia ni perasaan lagu ni, obatnya lagu ni. Bila mari perasaan nak marah, obat marahnya lagu ni. Dia royak ke Nabi dia. Nak ajar kita. Nak suruh supaya perasaan kita ni kena dengan kehendak hak dia nak. Bukan kena dengan kehendak kita nak dah. Boleh faham kata? Mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menginfakkan apa yang Tuhan beri. Ini akhir ni dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia beri sebahagian daripada apa yang diberi oleh mereka. Baik. Iaitu beri makan kat orang. Gini. Kenapa? Bapa kata dia tu derma? Kerana dia berharap pada Allah.
Dia takut pada Allah. Ada sifat tadilah, harap dengan takut tu. Sebab tu dia derma. Apa kaitan derma dengan tempat tidur hak sebut tadi tu? Tatajafa junubuhum. Pak awal tadi ni. Kaitan dengan tempat tidur, kabar-kabar suruh mai derma. Kok mana? Baik. Benda hak paling payah sekali tinggal dalam hidup kita ni tidur. Galah-galah. Payah. Nak tinggal tidur payah. Jarang orang nak korban dia punya tidur dia. Sedap tidur tak lagi. Tak tidur. Tidur pula mimpi. Oh, kau sedap pada royak amalan. Kau sedap lagi. Lah ni anak pocik tak payah datang ngaji luar lah ni. Beli batas so lembek so tidur. Jumpa Nabi berek. Mudah apa sih? Batak kabuso, lembek so, pasal dia tidur. Pasal dia mimpi amalan gapo? Oh mai royak. Ceramah mimpi tu. Tak payah kena atas Jordan, tak payah atas Mesir, tak payah atas Saudi. Wa abibiti sampai tingkat kapal. Tidur ya nak amalan lain. Apa-apa demo lah ni mimpi belaka dah, mimpi go mimpi. Semalam mimpi lagu ni. Hak ni kata mimpi lagu ni. Hak ni kata kahwin mimpi, tak payah tengok muka Nabi, tak apa dah, tengok muka Habib ni pun tak apa dah. Tu. Apa? Nabi royak ke dia gini. Hak terbaru pula apa dia tahulah. Duk kata ada satu masjid dia kata di Tarim di Yamen tu orang duk main seguna tu ni. Dalam masjid ada 4-5 orang dia kata ada seorang ulama tu mari marah. Jangan duk main seguna tu. Ulama tu duk mimpi jumpa Nabi sokmo. Kabar-kabar dia lari orang main seguna tu, dia tak mimpi jumpa Nabi. Lama tak mimpi, kabar-kabar dia pun mimpi lah sehari. Dia pun tanya Rasulullah dalam mimpi tu, Rasulullah, apa Rasulullah dia mu tak mari dalam mimpi aku sokmo, kalau mau mari sokmo. Rasulullah kata sebab mu pergi marah orang main seguna tu. Orang main seguna tu mimpi jumpa aku belaka. Adik kakak esok dia beli seguna. Sudah kecil banyak lah dia beli. Moga main serona tu mimpi jumpa Nabi. Ingat agama ni harta mak bapak dia. Jumpa aku tak apalah kecil lagu ni. Tak kena kecil lagu ni lah ni. Kalau ada Imam Malik mula ni dajar dah kecil lagu ni bukan orang ni. Merosok ke agama saja. Baik. Sebagaimana orang tu payah nak tinggal tidur, begitulah perasaan payah nak waktu ambil harta untuk derma. Boleh faham kata? Mana orang tu payah nak tinggal tidur ni payah. Nak luar masa untuk berjaga ni payah. Begitulah payahnya orang nak waktu ambil harta dia dan nak berasa mimma razaqnahum yunfikun. Gapo aku wi kamu. Duk berasa hak kita. Kita nak wi kat orang ni apabila kita berasa hak kita ni pinjam sahaja. Pinjam sahaja. Boleh nampak kata? Itu dia punya penafsiran dia. Ada lagi sikit lagi, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.